Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana. Lagi sampai muka surat 12. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun. Ayat kelima, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan salah satu lagi sifat orang yang beriman ialah mereka, lelaki dan perempuan, yang menjaga kemaluan mereka hanya untuk pasangan-pasangan mereka sahaja. Mana keinginan manusia dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan untuk berhubungan antara lelaki dan perempuan. Jadi keinginan tersebut perlu dipelihara, terutamanya keinginan antara suami dan isteri tadi. Jadi persoalannya, bagaimanakah keinginan tersebut boleh hilang, ataupun bagaimanakah keinginan tersebut boleh berkurangan, ialah apabila lelaki ataupun perempuan dia memandang kepada gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang berlaku sekarang ni. Apabila kita tengok TV, apabila kita tengok telefon, kalau kita lelaki memandang kepada perempuan yang haram, yang buka aurat, macam-macam keadaan dalam TV tu. Jadi apabila kita memandang, lelaki memandang kepada perempuan yang haram, maka keinginan kepada isteri ni akan semakin kurang. Sama juga dengan perempuan. Perempuan apabila dia tengok TV, dia tengok dalam telefon, dia memandang kepada lelaki, nanti lama-lama apabila dia memandang tadi tu menyebabkan keinginannya kepada lelaki, keinginannya kepada suami ni akan menjadi kurang. Sebab tu Allah kata dalam Quran, suami isteri tadi mesti menjaga hubungan, menjaga kemaluan tu, mesti menjaga hubungan antara suami isteri. Dan nak menjaga hubungan suami isteri ni dengan menjaga mata. Itu dah dia. Maksudnya Allah kata jagalah hubungan. Tapi macam mana nak jaga tadi tu? Dengan menjaga mata dan menjaga pergaulan yang haram. Maksudnya apabila lelaki dia bergaul dengan pergaulan yang haram, maksudnya berkawan dengan perempuan yang tidak dibenarkan, berhubung dengan perempuan melebihi batasan, semua tu hubungan yang tak dibenarkan akan menyebabkan keinginannya ataupun keinginan untuk bersama dengan isteri tadi semakin kurang. Sama juga dengan perempuan apabila dia bergaul dengan lelaki, sama ada di tempat kerja ataupun di mana-mana saja, secara haram, tak dibenarkan, walaupun hubungan itu sekadar berkawan, bersembang, bergelak, ketawa, semua itu akan menyebabkan gangguan antara hubungan lelaki dengan perempuan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata, apabila kita dah mula berzikir, kita dah mula bertarekat, maksudnya dia mesti ada perubahan. Daripada kita suka tengok gambar perempuan di dalam TV yang haram, atau kita dah makin tidak ingin melihat. Sama juga dengan perempuan kan, kalau dia tengok dalam telefon tadi, pelakon-pelakon ke, artis ke, dalam negara ke, luar negara ke, sepatutnya dia dah boleh tukar, dia dah boleh tolak gambar-gambar tu semua, dia tukar ke gambar yang lain. Itu tanda keimanan dah mula nur keimanan tadi dah mula ada di dalam diri kita. Fa'innahum ghairu malumin. Jadi apabila kita tadi menjaga keadaan tersebut, maka kita tidak akan dicela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari selain daripada itu. Dalam tafsir setengah ulama berkata, siapa yang mencari hubungan antara lelaki perempuan selain daripada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang berlaku ialah nikah mut'ah. Maksudnya nikah dengan bertempoh masa. Saya menikahkan kamu dengan niat seminggu, saya nikahkan kamu dengan niat 2 hari, 3 hari. Itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam kitab dia kata antara
perkara yang dihukumkan sebagai wara'a dzalika, maksud selain daripada hubungan yang dihalalkan, ialah seseorang tadi melepaskan syahwatnya dengan tangannya sendiri, sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu pun benda-benda yang haram juga. Ataupun ketiga, hubungan antara lelaki dengan lelaki. Ataupun keempat, hubungan antara perempuan dan perempuan. Kesemua keadaan melepaskan nafsu syahwat selain daripada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, humul faulaika humul aduna, mereka lah orang yang sangat melampaui batas. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan pernikahan dan kita telah menghalalkan isteri yang ada di rumah. Cuma masalahnya apabila kita tadi selalu memandang keluar, itu sebab masalah pada gambar tadi dan masalah pada pergaulan, masalah pada telefon. Dan sekarang ni kita ada masalah tengok movie kan 2-3 jam. Maksudnya suami isteri pun tengok movie. Jadi bila kita tengok movie tu, suami dia akan pandang pada pelakon wanita yang cantik, dan perempuan pula isteri dia akan pandang pada pelakon lelaki yang cantik. Jadi semua tu akan menyebabkan hubungan tertarik antara suami isteri tadi rosak. Jadi semua tu Allah kata humul aduna, mereka yang sangat melampaui batas. Sebab Allah dah halalkan hubungan yang baik antara suami isteri, dan hubungan yang baik tadi antara suami isteri itu amat bermanfaat untuk meramaikan umat Nabi Muhammad SAW dan melahirkan zuriat. Jadi Allah kata siapa yang melanggar perkara tersebut, maka orang tersebut menunjukkan yang keimanannya masih lagi belum sempurna. Sebab iman tadilah yang akan menjaga kita daripada maksiat seperti perzinaan dan apa yang dinyatakan sekarang ni lah. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi kita dah habis tajuk yang ketiga, iaitu al-munakahat. Maksud kita dah bincang fiqh tadi, kita bagi kepada ibadat dalam beberapa ayat di atas. Kemudian dia turun kepada ayat muamalat, dan sekarang kita masuk, dan ayat munakahat tadi dah habis. Sekarang kita masuk ayat yang keempat, masuk bahagian keempat daripada ilmu fiqh, iaitu ilmu al-jinayat. Maksud ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Jadi apabila kita duduk di dalam sesuatu negara, maka Allah kata dalam Quran, antara sifat orang yang beriman, wallazina hum li amanatihim, mereka yang menjaga amanah. Maksud pemerintah menjaga amanahnya terhadap rakyat, dan rakyat pula wa ahdihim ra'una. Maksud kalau dia jadi pemerintah, dia menjaga amanah tersebut yang telah diberikan oleh rakyat. Dan kalau dia tadi rakyat, dia menjaga wa ahdihim, janji mereka untuk mentaati pemerintah tadi, ra'una, mereka memelihara. Jadi sememangnya ayat Quran ni dia maksudnya dia susun tadi tu mengikut tertib perjalanan hidup manusia, bermula daripada ibadat, lepas tu dia mula bekerja, masuk pada muamalat, lepas tu dia berkahwin, masuk pada munakahat. Dan apabila dia duduk dalam sesuatu negara, maksudnya dia bermasyarakat, dia mesti ada sama ada menjaga amanah untuk mentadbir manusia ataupun menjaga janji taat setia kepada pemerintah yang benar. Jadi itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala sampai kepada ayat yang ke-8 tu habis maksudnya sifat orang yang beriman. Jadi apabila Allah nak menutup ayat menceritakan tentang orang yang beriman ni, Allah Subhanahu wa taala kembali semula kepada permasalahan semayang. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna. Maksud ini contoh, maksudnya ini untuk kita belajar membuat karangan. Maksud apabila kita buat karangan, kita dah habis cerita semua benda. Sebelum kita tutup nak buat kesimpulan tu, kita akan cerita balik semula, mengingatkan pembaca tadi apa yang kita dah sebut daripada atas tadi. Jadi di atas Allah dah cerita tentang semayang, dan di akhir Allah cerita juga dengan semayang ni. Jadi Allah kata antara sifat kesimpulannya untuk kamu nak buat keempat-empat bahagian tadi, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat tadi, hanya boleh dilaksanakan apabila salawatihim yuhafizuna, kamu memelihara semua bentuk semayang. Kalau dalam mazhab Syafi'i ni kita ada dua bentuk semayang sahaja. Pertama ialah sembahyang yang fardu, dan fardu ni kita pecah pada 5 lah. Dan kita ada sembahyang yang sunat, dan yang sunat ni kita ada macam-macam, seperti tarawih, duha, tahajud, apa segala, witir dan seumpamanya. Jadi apabila Allah kata kesimpulan sifat orang yang beriman ni ialah dia tadi menjaga semua jenis semayang, sembahyang sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, apa segala sembahyang sunat ni. Cuma sembahyang sunat ni kita buat bersendirian. Maksudnya kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, itu kita buat sembahyang fardu di depan manusia. Tapi ibadat sunat ni ialah ibadat kita bersendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh jaga semua bentuk semayang tadi, maka kita insya-Allah boleh menjaga ke semua empat bahagian yang telah dinyatakan sebelum ini. Jadi itu kunci ni adalah semayang.
Dan kita dah maklumkan tadi, sembahyang tu dirangkakan sembahyang ialah untuk kita tadi berzikir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa aqimis solata li zikri. Kamu dirikanlah solat tu li zikri, untuk mengingati aku. Jadi yang kita buat sekarang ni ialah kita berlatih berzikir. Moga-moga berzikir tadi tu akan masuk ke dalam sembahyang yang kita amalkan. Jadi Allah Ta'ala menutup, ulaika humul warithun. Mereka lah orang yang mewarisi. Maksudnya apabila kita sebut masalah perwarisan, maksud kita kalau duduk dalam satu keluarga, kita kata anak mewarisi. Jadi kita kena maklum, anak dia mesti mewarisi siapa? Dia mesti mewarisi bapanya. Jadi sekarang apabila kita duduk dalam kumpulan yang beriman, dia mesti ada bapa. Dan bapa kepada kumpulan orang beriman ialah guru tadi. Maksud bapa kepada rohani kita ialah Sayyid Syarif Sabahuddin. Jadi guru tadilah yang akan mewariskan kepada kita. Sebab dia kata ulaika humul warisun. Maksud dia tak ada anak mewarisi tanpa bapa. Mana dia kita kata anak saya nak mewarisi, siapa yang mati? Ayah dia atau mamak dia, orang yang berada di kelilingnya. Cuma kalau kita yang biasa tu ialah mewarisi daripada sudut jasmani. Maksudnya kita harta, benda, tanah tu umpamanya. Tapi sekarang kita sepatutnya mewarisi kurniaan daripada batin guru tadi. Maksudnya kurniaan ilmu, kurniaan ma'rifat, kurniaan taqwa, kesabaran dan seumpama segala sifat-sifat mahmudah tadi. Jadi sepatutnya kita mewarisi daripada Rasulullah SAW kurniaan batin, dan keagungan kurniaan batin tadi ialah al-ilmu. Maksud Rasulullah bersabda, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Maksud Nabi dan Rasul tadi, bapa kepada semua umat tadi, tidak mewariskan dinar dan dirham. Dia hanya mewariskan ilmu. Innama warasul ilma. Dia hanya menurunkan ilmu saja kepada kita. Maksud ilmu syariat, ilmu tarekat dan ilmu hakikat. 3 ilmu tu. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia mengambil kurniaan yang paling agung yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di dunia. Dan itu ialah perwarisan daripada sudut yang batin. Apabila kita dikurniakan dengan perwarisan daripada Nabi dan Rasul daripada sudut kerohanian, barulah kita boleh mewarisi zahir, iaitu allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Jadi apabila Allah ulang 2 kali, ulaika humul warithun, Allah kata mereka lah orang yang sebenar-benarnya mewarisi. Tapi dia punya maf'ul bihi dia tak ada. Objek yang dia warisi itu tak ada. Maksud mereka lah sebenar-benarnya orang yang mewarisi kerohanian daripada Rasulullah SAW. Betul Allah ulang lagi sekali, allazina yarithuna. Jadi kita kena maklum, Quran dia tak ada ulang. Quran ni kitab yang maha agung, dia takkan ulang 2 benda yang sama. Jadi apabila Allah sebut mereka mewarisi dan mereka mewarisi, jadi mestilah pertama tadi mereka mewarisi perkara yang rohani, iaitu keimanan, ihsan, syuhud daripada Nabi Muhammad SAW. Selepas mereka tadi mewarisi kerohanian baginda SAW, baru mereka tadi mewarisi jasmani, iaitu Al-Firdausa, maksud syurga Firdaus yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada orang yang beriman. Jadi Al-Firdaus tu maksudnya satu taman yang luas yang dipenuhi dengan pelbagai buah-buahan. Hum fiha khalidun, ni ialah kesempurnaan nikmat. Maksud apabila kita di dunia ni, kalau kita duduk di rumah yang paling besar sekalipun, kita kata rumah awak ni diberi kepada awak 10 tahun saja, maka kita akan rasa, kalau kita tengah duduk 10 tahun tu pun kita akan rasa tak seronok, sebab dia tak berkekalan. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak menyempurnakan kegembiraan kepada orang yang beriman, Allah kata hum fiha khalidun, mereka berkekalan di dalam kurniaan jasmani tersebut selama-lamanya. Dan itu ialah sifat orang beriman. Jadi sampai situ moga-moga kita dapat menilai diri kita. Tujuan kita baca sifat orang beriman ni ialah kita nak nilai diri kita, sembahyang dah khusyuk ke, zikir dah hidup di dalam sembahyang ke, kita boleh menjaga pandangan ke, maksud kita kurang bercakap benda-benda yang lau ke. Jadi tujuannya kita nak nilai diri kita, maksudnya kita bukan nak hukum orang lain. Tujuan kita baca ni supaya kita boleh melihat aib yang ada pada diri kita dan kita perlu baiki. Maksud tak ada manusia yang sempurna melainkan Nabi-Nabi dan Rasul. Kita manusia lemah ni, kita ada banyak aib, kita ada banyak kelemahan, dan kita mohon daripada Allah agar memberi petunjuk aib yang ada pada diri kita dan kita boleh menyembuhkannya. Wallahu ta'ala, dengan keberkatan guru-guru kita. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz at-tawaffir rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.